Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita masih bincang lagi bab Murji'ah ataupun Islam liberal ataupun biarlah aku buat maksiat pun yang penting aku masih beriman lah. Poin di situ lah dah. Buat maksiat belah mana pun tak apa, aku ni masih beriman. Jadi ini karangan Ustaz Muhammad Aizam Masud, PhD, Kupasan dan Analisis Ilmiah Fenomena Irja'. Penghakis iman umat Islam, umat akhir zaman. Kita bincang bab yang ketiga ni, perang ideologi dan kesannya terhadap iman. Perang ideologi dan kesannya terhadap iman. Serangan pemikiran atau ideologi juga dikenali sebagai al-ghazwul fikri dalam bahasa Arab. Kalau kita bincang ni, tahulah, bagi saja ni perai fikiran ideologi. Kada ikut nak kata perai sungguh pun tidak seperti zaman dulu dah. Lawan ni jadi global dah, capur habis dah. Tak ada kait dengan barat ke gapo tu sedut nyala kat orang sebenarnya. Cara kita menghadapi lah penting. Tak apalah kita baca dulu lah. Al-ghazwul fikri dalam bahasa Arab lah, perang pemikiran. Ini ia adalah salah satu istilah contemporary pelama dah. Sekarang ni sebenarnya lari dah. Satu istilah contemporary yang popular di kalangan umat Islam sebagai serangan yang bukan berbentuk fizikal. Ia mempunyai karakteristik sifat-sifat yang hampir sama dengan brainwashing lah. Ada taksub mazhab, taksub puak, taksub parti ni. Parti istilah taksub apa tu, brainwash gini ya. Gitu juga ghazwul fikri ni. Ada taksub barat apa, atau dengan istilah lain top control ataupun ideological reform. Tu bahasa Inggeris ada. Kontrol pemikiran. Setiap ideologi atau ajaran mendakwa punya autoriti kebenaran dan berusaha meyakinkan pihak luar dengan pelbagai cara lah. Penerimaan kebenaran pada pemikiran seseorang memerlukan pembersihan terhadap kepercayaan lama orang tersebut tentang makna kebenaran. Jadi jika dia brainwash tu, kebenaran itu berdasarkan doktrin yang dia telah bawa lah. Dia dasar Islam ke dasar apa ke dasar lepas tu jadi orang terima dia dengan taksub lah. Rujuk Rifyal Kaabah 1994, Islam dan Serangan Pemikiran Jakarta, Granada Nadia, halaman 9. Serangan pemikiran ini apabila dilihat daripada susunan katanya sudah jelas bahawa yang dimaksudkan dengan serangan itu bukanlah secara serangan fizikal seperti menggunakan senjata atau apapun yang berhubungan dengan gerakan fizik seperti kekerasan, tetapi lebih kepada serangan yang sepintas lalu tidak kelihatan atau tidak disedari, tetapi mampu menembus akal, di mana akal seseoranglah yang menentukan gerak tubuh dan perilaku seseorang tersebut. Penggunaan istilah al-ghazwul fikri ya, peperangan fikiran ya, serangan pemikiran ya. Serangan pemikiran ni di kalangan umat Islam bererti maksud sebenarnya adalah al-ghazwul fikri al-islami, atau serangan yang ditujukan kepada pemikiran Islam oleh lawan pemikiran itu sendiri. Ia serai pada cara berfikir Islam dah. Serangan ini biasanya difahami berasal daripada dunia barat atau doktrin bukan Islam yang mempunyai kepentingan tertentu terhadap agama dan umat Islam. Ada matlamatnya untuk menguasai negara Islam. Rujuk Anwar Jundi 1903, Pembaratan Dunia Islam, Bandung. Iti Remaja Rosda Karya, halaman 11 hingga 12. Ni saya tak minat cara gini, tapi kita baca je. Sebenarnya lebihnya kadang-kadang yang pentingnya ialah kena bertindak dah, jangan berseruh dah. Buat macam di Qatar dah. Bukan molek pun Qatar, bukan 100% suci bersih dah. Salafi sunnah orang tidak ada benda-benda yang karut, tapi kurang-kurangnya bertindak. Main hukum orang dah, ahli neraka kau sesat mudah-mudah itu. Tapi kita sendiri tidak bertindak untuk menyebar ke Islam. Ada dakwah dengan cara yang paling hikmah. Bertindak cepat bertindak tidak ada dah. Ada cepat balas sama sendiri, cepat menghukum sama sendiri dah. Serangan pemikiran terhadap dunia Islam bermula dengan usaha westernisasi kebaratan yang dilakukan oleh pihak barat. Westernisasi, pembaratan berasal dari perkataan Inggeris westernization, yang membawa erti proses membaratkan sebuah negara. Rujuk Kamus Bahasa Selangor dan Bahasa Pustaka, halaman 1408. Manakala menurut Hafiz Muhammad Al-Ja'bari, westernisasi pembaratan membawa maksud gerakan yang menyeru kepada kebangkitan atas dasar konsepsi barat, sehingga mengakibatkan
mengakibatkan terjadinya proses urbanisasi. Pembandaran membandarkan modernisasi dan perindustrian ke dalam sistem budaya dan berdirinya tidak berpaksi pada Islam yang murni, berkedasar Islam. Kira bandar nak maju poin utama dia dah. Rujuk Ja'bari Muhafiz Muhammad Al 1996, Gerakan Kebangkitan Islam Solo, Duta Rahman halaman 10. Anwar Jundi menjelaskan bahawa gerakan westernisasi pembaratan adalah misi lengkap dengan segala sistem, sasaran dan para pendakwahnya. Gerakan ini didukung oleh pelbagai macam lembaga. Yang terpenting adalah orientalisme dan kristianisasi. Gerakan ini menjalankan serangan pemikiran melalui dua jalan, pendidikan dan media massa. Protokol gerakan ini mengatakan umat Islam dan umat Arab memiliki nilai dan teladan esensial, khusus yang mencegah mereka daripada tidak lebur dalam masyarakat bangsa-bangsa lain. Maksudnya bergerak majulah umat Islam ke umat Arab ni bergerak maju bersama bangsa lain lah. Nilai dan teladan itu menciptakan kekuatan yang hebat bagi mereka dalam mentang campur tangan asing dan serbuan golongan perampas yang ingin menguasai mereka. Oleh itu tiada jalan lain demi memenangi pertentangan ini kecuali dengan cara meleburkan kaum muslimin dengan corak pemikiran barat dan mengeluarkan mereka daripada nilai Islam. Gitulah perancangan gitu. Perang ni kita jangan berasa semudah teori gini no. Lawa dah. Kita mesti macam ni guna Facebook lah, guna WhatsApp lah. Benda ni bergerak seiringan dengan dan Yahudi je buat ni. Yang penting kita mesti bergerak, bertindak. Dia hendak meleburkan kita. Di waktu yang sama, kita boleh meleburkan mereka dah. Bola tu, ikut protokol. Kalau kita baca dulu kat protokol Zionis ke apa, guna sukai lah ke apa dah. Tapi dengan waktu yang sama, kalau kita bijak, kita boleh senjata yang sebenarnya nak makan kita. Senjata yang sama, kita makan barat. Makan lawan Islam pun. Orang yang lawan Islam tu, kita boleh lawan dengan senjata mereka sendiri ni. Itu nak ke apa dah. Kena bijak lah. Quran 2 Judi 1993 halaman 76. Okey, apalah malah antara dua matlamat gerakan westernisasi pembaratan atau pembaratan ni adalah pertama memaksa falsafah materialisme kebendaan yang mengandungi kedengkian, hawa nafsu, angan-angan etis dan pengingkaran kepada segala sesuatu yang tidak terjangkau oleh penglihatan empirikal lah, tak nampak dengan mata ni, dan tuntutan-tuntutan metodologi dalam kajian ni. Dia kira saintifik lah. Saintifik dia benda dia tidak kaitan dengan ghaib lah. Lawan benda ghaib, benda agama ni ghaib ni lawan. Yang keduanya, mengingkari agama dan menganggapnya sebagai tahap perkembangan yang terkebelakang daripada tahap-tahap kemajuan sosial, memisahkan Islam daripada politik, akhlak dan akhlak masyarakat serta menyerang akidah dan lainnya. Ingkar agama. Kadang-kadang ingkar agama ni satu tahap lah. Kadang-kadang masalah orang pembawa menunggak agama. Pada juga orang benci agama ni kerana penunggai-penunggai agama. Jadi kena bersikap adil lah ni. Kadang kita ni ramai pun kadang-kadang orang murtad pun kadang-kadang dia ada masalah hidup dia. Kadang-kadang ada orang sekolah Arab. Dia kena bully. Dia murtad. Ada hak jadi Kristian, ada jadi etis. Kerana sikap orang Islam sendiri dia. Satu perkara yang kita kena muhasabah dan kita kena ambil tindakan lah. Begitu juga sini. Dia guna. Walaupun orang kafir ni dia guna nak serat akidah dan nilai Islam tu. Dengan cara ingkar agama. Kita kena jawab lah dah. Guna keadaan yang sama. Guna keadaan saintifik sama. Dia guna keadaan sains untuk disebut nature dah. Seolah-olah Tuhan tak ada. Nature tu Tuhan lah. Sekarang semua kuasa nature tu Tuhan lah. Begitu juga psikologi orang guna motivasi lah ni nak guna yoga lah. Seolah-olah alam ni Tuhan lah. Ada konsep wahdatul wujud dah. Falsafah dulu. Yang dimodernkan dengan keadaan motivasi. Tak apalah. Tu cerita lain. Tapi yang pentingnya kita mesti bertindak. Faham sikit lebih kurang. Dan yang penting bertindak. Berdasarkan matlamat ini, pelbagai ideologi dan pemikiran baru yang datang dari barat dibawa masuk ke dunia Islam. Seumpama sekularisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, hedonisme, feminisme dan lain-lain. Bunyi gitulah. Dah, setengah orang mudah lah. Siapa yang tolak Islam? Kafir dah. Islam tidak boleh dipisahkan dari politik. Ya, betul lah. Tapi Islam ni, dia suci bersih. Kita boleh menunggangnya sehingga jadi kotor dah. Sebab itulah, kalau kita tengok Erdogan Presiden Turki tak sebuah nama parti Islam takut merosakkan nama Islam.
Dia menggunakan Islam tapi tidak mahu mempergunakan Islam. Tak apalah, tu dah. Jadi pentingnya kena menggunakan agama ajar apa kita dalam politik ke dalam kehidupan kita, dalam pendidikan kita, dalam apa kerja buat kita, mesti kita kena berpandukan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul, apa yang dikatakan oleh ajaran Islam lah. Tapi tidak bermakna kita boleh mempergunakan Islam untuk kepentingan nafsu politik kita gitu. Lebih kurang dah. Tak apa di sini yang pentingnya bunyi sekularisme, kapitalisme ni istilah-istilah memanglah sekali tengok salah, tapi kita kena faham lah. Kalau dalam yang global tidak semesti kita tak boleh kata 100% salah dah. Kalau kiranya sekularisme ni Melayu lah, perjuangan Melayu. Adakah kita nak kata sesat lalu dah? Orang sebut nasionalisme tidak semesti juga. Ada juga kepentingan bangsa di satu negara dah. Begitu juga. Adalah. Jadi dia kena timbang taruh. Walaupun bunyi ni secara teorinya macam salah sesak barat, tapi apa yang penting kita mesti menghadapinya dengan bijaksana. Ditambah pula dengan proses globalisasi yang sedang berlaku di seluruh dunia, maka ia menghasilkan suatu perubahan yang agak drastik kepada pegangan akidah dan pemikiran umat Islam. Itulah. Drastik pun kita kena itulah. Islam pun hebat juga tersebar dengan internet ni. Dengan dunia globalisasi ni, Islam tersebar dengan hebat juga. Dalam konteks kajian ini, serangan pemikiran barat memberi kesan yang mendalam kepada kepentingan amal perbuatan dalam kedudukan iman. Ada juga pemikiran barat ni, liberal ke pemikiran barat liberal tu masuk ke dalam dunia umat Islam pun berasa tak apalah. Orang putih pun, orang putih Kristian, dia buat dosa pun tak apa dah. Gitulah. Jadi orang Islam pun ngaku Islam pun buat dosa pun tak apa, tak berasa bersalah. Bagi melanjutkan perbahasan ini, penulis membentangkan beberapa ideologi utama barat yang dilihat dapat mengancam dan menjejaskan kedudukan amal perbuatan di sisi iman. Pertama, sekularisme. David Barton menyatakan istilah sekularisme berasal daripada bahasa Latin seculo, iaitu secular, yang mempunyai banyak dan luas pengertiannya, seperti juga perkataan religion. Ikut area luas lah. Po irjak kita bincang ni, jangan kita berbusau tahap. Ada siapa hak berat-berat siapa ke pluralisme, Murji'ah, Islam liberal siapa tahap. Supaya asal kau percaya Islam sikit dah dalam hati tak mengucap apa-apa, ada setengah tu kata mengucap pada dah dalam hati tak percaya pun tak apa dah. Siapa tahap tu dah. Rujuk David Martin, The Religion and the Secular Studies in Secularization, London, Routledge and Kegan Paul, halaman 48. Kita rujuk ke dia lah. Jadi takrifnya dia peluah ni. Irjak sendiri kalau kita baca kitab zaman dulu tidak bermaksud macam ada setengah tu tidak seberat Islam liberal tu dah. Jadi kita kena memperhalusi lah, tidak kita memfitnah. Setengah orang kat sebut parti sikit Hizbiyun, Ikhwan Muslimin, kau benda tak payah ke sekarang bunyi Salafi orang ya, tapi sempat merangkumi dia. Dah. Ada fatwa kata boleh beri apa? Ucap apa selamat hari Natal ke apa ni dah. Walaupun saya tak setuju dah. Macam mana benda tu boleh diterima, tapi ada fatwa Mesir ke apa. Lepas tu adakah dia Hizbiyun, Ikhwan Muslimun dah. Macam tak sah mudah melabel lah benda tu. Kadang-kadang benda tu kena perinci banyak kali dah. Kita tidak boleh cepat bubuh membakulkan. Orang tak suka sikit ya. Dah. Oh ni ahli kuburin, oh ni ahli Salafi, ni Wahabi, ni mudah-mudah kita bakulkan dah. Sebenarnya kita ni banyak berlaku salah faham lah. Untuk mengikut individu tu banyak berlaku salah faham. Oleh sebab itu kita mesti menyerang prinsip saja, konsep saja, tidak cepat menyerang body individu dah. Manakala Michael Hill pula menyatakan sekularisme ni adalah merujuk kepada masa dan tempat. Dah. Kadang masalah masa dan tempat bukan masalah individu lah. Rujuk Michael Hill 1979, Sociology of Religion, London, Hinman, halaman 209. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas menghuraikan masa ialah masa sekarang yang bersifat kekinian, dan tempat pula ialah dunia yang bersifat keduniaan. Cara dunia sajalah masuk sekularisme ni. Syekh Naqib Al-Atas 1977, Islam, Faham Agama dan Asal Akhlak, Kuala Lumpur, Abim, halaman 72. Kalau kata PN10 ni saya rasa banyak pengaruh daripada Naqib Al-Atas saja. Sufi atau ada lah. Okey, Profesor Dr. H.M. Rashidi menyatakan sekularisme adalah sistem etika dan falsafah
Bertujuan memberikan interpretasi atau pengaturan kepada kehidupan manusia tanpa kepercayaan pada Tuhan. Poin dia tak percaya Tuhan lah, sekulerisme ni. Dan kitab suci tak percaya kitab suci ataupun kehidupan di kemudian hari tak percaya hari akhirat lah. Itu konsep dia kata sekulerisme. Sistem etika falsafah tak percaya Tuhan, kitab suci, akhirat. Ini takrifan H.M. Rashidi 1972 sekulerisme dalam persoalan lagi Jakarta Yayasan Bangkit halaman 20. China dalam jurnalnya The Concept of Secularization in Empirical Research menghuraikan pengertian sekularisme kepada 6. Pertama, kemerosatan agama. Dia sekular tu tak percaya ke agama lah. Yang kedua, pemindahan orientasi perhatian manusia dari dunia lain kepada dunia ini lah. Tak cara dah zaman dulu, tak cara ke zaman moden lah, zaman sekarang. Yang ketiga, kerengganan masyarakat daripada agama dah. Ia berasa tak penting mana agama lah. Ia pentingnya kekayaan, kemewahan, teknologi lah. Yang keempat, peralihan kepercayaan dan aktiviti suci kepada sekular semata-mata lah. Aktiviti dia nak bergalak, nak sukaria, bukan pada aktiviti agama. Yang kelima, dunia secara beransur-ansur akan hilang ciri-ciri sakralnya, di mana akhirnya manusia tidak percaya pada kuasaan Tuhan, humanisme. Jadi akan hilang lah. Cara ke benda kesucian hati ke akhirat ke apa tak percaya, akan percaya kepada dunia yang ada di sekelilingnya, hak nampak berebut-rebut dunia lah. Tak percaya pada kuasa Tuhan ke apa. Sebenarnya benda ni kita boleh guna belaka dah. Begitu je ada orang kata dah belajar ilmu apa? Ilmu kalam ni lah, ilmu falsafah ni boleh jadi sesat kafir lah apa kerana ia berasaskan wahdatul wujud lah. Alam dan Tuhan ni satu lah apa dia. Limpahan emanisme dah. Emansi dah, pelimpahan konsep wahdatul wujud tu lah, Nur Muhammad dah. Sebenarnya daripada falsafah India, falsafah barat, capur masuk ke dalam dunia Islam. Sebenarnya kita kena faham juga sains sendiri pun dah. Konsep tu jugalah. Ahli falsafah dulu tu lah, ahli sains dulu dah. Termasuklah dunia Islam, termasuklah Ibn Sina. Siapa aku seterusnya dah. Jadi tokoh-tokoh ni mengambil mencedok daripada falsafah barat juga. Falsafah bukan barat tu lah ni lah, barat Yunani dulu lah. Falsafah Yunani, Rom ke apa lah. Jadi kalau kita nak kata apabila ilmu kalam sesat kerana asal dia sesat gitu, begitu juga kita kena anggap betul lah, memang jadi sesat lah kalau sahaja. Ilmu sains pun boleh jadi sesat dah kalau kita sengat sahaja berpegang kepada punca kepada kesesatan tu. Punca pada ajaran tu jadi sesat, pas ke ilmu sains boleh jadi sesat dah. Tapi kita kena guna dah senjata ini untuk untuk lawan barat, untuk lawan etisme, untuk lawan Kristianisme ke gapo ke ajaran sesat, kita guna sains juga dah. Kita macam kita guna FB dan sebagainya untuk menegakkan Islam dah. Yang keenam, pembaharuan masyarakat kudus yang suci kepada masyarakat sekular dah. Masyarakat cara ke akhlak comel-comel ni atau kisah mana cara ke sekular dah, cara ke dunia. Michael Hill 1970 halaman 228. Okay, menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, perkataan sekular ini diertikan sebagai duniawi. Yang pentingnya sekular ni cara ke dunia. Rujuk kepada Kamus Inggeris Melayu Dewan 1997, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka halaman 86. Manakala Kamus Oxford pula ialah keduniaan dan kebendaan tanpa keagamaan dan kerohanian. Itu maksud sekular dah. Rujuknya Hornby 1985, Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, Great Britain, Oxford University Press halaman 771 dah. Sebagai kesimpulannya, sekulerisme adalah fahaman yang mengasingkan urusan keduniaan seperti pentadbiran, ekonomi, politik dan sebagainya daripada bercampur dengan urusan keagamaan atau ketuhanan. Itu konsep asal lah sekulerisme. Teringkasnya, fahaman yang ingin membebaskan diri daripada cengkaman atau peraturan agama dalam kehidupan. Gitulah, yang ajar sesat lah secara umum. Tapi kita kena apabila masuk dalam realiti kehidupan, kita jangan straight the point lah, mudah tuduh orang gapo. Kadang-kadang benda ni, kadang-kadang pengurusan gapo ni bukan salah Islam pun tak. Napa uduh ada pengurusan ni? Islam ada dasar umum, hak lain tu kebijaksanaan lah. Kadang-kadang rosaknya Islam, pakai Islam rosak, nampak orang nampak uduh Islam ni kadang pengurus. Pernah berlaku dah ada di negara Afrika tu nak buat hudud ni. Nak laksanakan hudud. Tiba-tiba orang curi beskai nak kerat tangan. Tiba-tiba orang curi hak lebih banyak juta rasuah ke apa.
dia lepas lagi begitu saja. Jadi rakyat mengamuk. Parti Islam itu kalah. Lepas tu Nabi nak cerita begitulah. Masalah kadang-kadang bukan saling Islam. Tapi keadilan tu nampak tak comel dah. Kadang-kadang kita kena bukan berdasarkan dasar saja. Praktikal pengamalan perjalanan. Kadang-kadang kena sesuai dengan maqasid syariah, tujuan agama, dan biar orang nampak comel dah. Nampak tak comel ni bukan agama dah. Kita wajib Islam, dasar Islam pun nampak tidak adil ni nah. Yang akan nampak ada tak kenal lah, bukan Islam sebenar. Bukan Islam tu tau. Dia keadilan dulu sebelum hudud, sebelum apa ni. Jadi orang miskin kena kerat tangan, orang kaya lepas, curi banyak lepas, curi sikit kerat tangan. Jadi tak nampak lah comel Islam lah. Sebenarnya bukan Islam tu masalah tu. Keperlaksanaan dia tu. Okay, nilai-nilai sekulerisme yang menentang agama. Sekular boleh menerima agama sebagai anutan umat semata-mata dan tidak lebih daripada itu. Ada orang ngaku Islam tak apa, tapi tak boleh lebih. Tak boleh campur tangan. Agama ni tak boleh guna dalil agama untuk menentang perkara mungkar apabila melibatkan pentadbiran pengurusan. Ni contoh sekular. Itu sekular tetap menolak Islam kerana syariah dan akidah Islam dijadikan sebagai asas dalam kehidupan ini. Ini adalah satu kongkongan dan batasan bagi mereka. Islam hanya terima sebagai ibadat dan upacara ritual sahaja, manakala pengamalannya bergantung kepada individu. Individu tak kacau. Tapi kalau melibatkan perkara yang lebih besar, masyarakat ke apa, ya kacau lah. Akhlak dan adat Islam terima, tetapi bukan bermaksud mereka terikat dengannya. Semua perkara halal dan haram bergantung kepada individu masing-masing ataupun masyarakat masing-masing, bukannya agama. Masyarakat pun tak lagi dah. Sekular ni jangan lebih lah dah. Ada tahap. Sekular hanya mengambil perkara tertentu daripada Islam. Sekiranya ia menepati dan bersesuaian dengan kehendak mereka. Oleh itu, dalam kebanyakan perkara, sekular mengisytiharkan peran terhadap Islam. Banyak kau yang lawan Islam lah. Rujuk Qardawi Yusuf Qardawi, Al-Islam wal-Ilmianiyah wajahan wajihin Beirut dan Mu'assasah Risalah halaman 83. Golongan sekular berpada sekadar mendirikan syiar Islam seperti solat saja, puasa saja, haji saja dan umrah saja. Tapi mereka muskil, ragu-ragu dan tidak memahami Islam secara tepat, secara menyeluruh. Dalam hal ini, mereka juga tidak menjadikan ulama' dan pemikir Islam yang dipercayai thiqah sebagai rujukan mereka. Rujuk Qardawi Yusuf Qardawi 1992, Al-Awliyat Al-Kharaqah Islamiyah fi Marhalah Al-Qadamah, Beirut Mu'assasah Risalah halaman 170. Syariah adalah musuh utama kaum sekularis. Hukum ni lah. Hukum hudud. Kata kau dah lebih kurang dah. Dan seumpamanya lah. Ini adalah lanjutan daripada penentangan mereka terhadap agama dan akidah. Syariat Islam banyak bertentangan dengan undang-undang dan falsafah perundangan mereka. Misalnya pengharaman riba, judi, arak, zina dan sebagainya. Ni ada hukum sekular dah. Mengikut hukum juga. Kalau anak bawah umur lain dah. Dia terkira balik tak balik dah. Lepas tu macam-macam lah. Dah. Riba, judi, gapo riba tak kena hukum judi. Macam-macam lah. Tak kena hukum arak, zina. Jadi benda-benda tu banyak bertentangan dengan hukum konvensional lah kita kata tak. Hukum undang-undang konvensional lah. Bagi mereka Allah diakui sebagai pencipta alam sahaja, bukan pemerintah seluruh alam. Mereka beranggapan bahawa perundangan dan pemerintahan adalah hak mutlak mereka. Ini secara umum, teoretikal. Tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan cepat menghukum orang dah. Oleh itu, mereka boleh melakukan sesuatu mengikut kehendak dan kemahuan mereka masing-masing tanpa batasan ataupun ikatan agama. Daripada ajaran agama tak ikat mereka, sekular. Mereka ingin membebaskan diri mereka daripada ikatan agama. Gerakan Kemalisme di Turki adalah merupakan manifestasi terpenting menunjukkan realiti ini. Inilah apa Turki dulu sekular sungguh dah. Azal je. Dia sebenarnya benda ni disebut sekular gapo, kalau dia tidak melampau tak lagi dah. Masalah ni dia kacau kau semaya azan tak boleh baca Quran gapo. Baca Quran pun kena tulisan Turki dan tulisan Romi lah, tulisan Romi lah. Gerakan ini berdasarkan sekularisme, materialisme, nasionalisme, populisme, republikanisme, revolusi dan menjuruskan kepada de-Islamisme, penghapusan Islam. Gerakan ini melakukan pembaharuan undang-undang, itu undang-undang barat, menggantikan undang-undang Al-Quran dan Sunnah.
Suruh maju lah, tak maju mana juga dah. Kononnya dah. Nak maju kena tinggalkan Quran dan Sunnah. Undang-undang sivil dari Itali, undang-undang perniagaan dari Jerman, manakala undang-undang jenayah dari Swiss. Tu bentuknya dia. Dia buat Islam Quran dan Sunnah ni. Cik Yusof, Cik Muhammad 1918, Sekularisme Perkembangan dalam Masyarakat Muslim, Kuala Lumpur, Ar-Rahmaniyah, halaman 38. Malah seorang pemimpin politik beraliran Islam di Turki, Recep Tayyip Erdogan, pernah dihukum penjara selama 4 bulan. Tayyip Erdogan lah, kawan rapat PM10 kita ni. 4 bulan kena jara dan tidak boleh menjawab apa-apa jawatan dalam tempoh tersebut oleh Mahkamah Perlembagaan Turki atas dakwaan cubaan menghapuskan sistem sekular Turki. Masuk ke Islam sikit, lawan sekular lalu. Tapi dia Erdogan ni naik kata Islam kita mempertahankan perlembagaan sekular tapi tidak menentang Islam dah. Mempertahankan perlembagaan sekular tapi tidak menentang Islam. Itu slogan dia, tengok dah. Jadi payah kita dah. Jadi bawa lah unsur Islam dalam masyarakat dia. Manakala speaker Turki Bülent Arınç dikecam kerana isterinya Muneva memakai tudung ketika menghadiri satu majlis rasmi. Pakai tudung pun jadi menentang perlembagaan dia nak. Cara Muneva dianggap mencabar prinsip asas negara itu sekular. Lawan perlembagaan. Pakai tudung tu kira lawan perlembagaan. Speaker Turki dikutuk kerana isteri bertudung. 2002 Berita Harian 22 November halaman 24. Jadi ramai lah presiden kau ramai dia pakai tudung lah. Tapi gitu lah, ramai capu kau lah. Dia tidak boleh direct to the point lah. Pakai tudung, pakai jubuh belakang tak tahu. Oleh demikian kelangsungan sekularisme terus-menerus berlaku dalam masyarakat Islam. Perasaan ingin maju dan rasa hormat terhadap budaya sekular ini menyebabkan masyarakat Islam cuba membebaskan diri daripada pegangan agama. Sebaliknya, menyesuaikan diri dengan nilai sekular, nilai barat lah, benar dah. Ini bukan sahaja berlaku di Turki tapi menular sehingga ke negara-negara lain seperti Iran, Iraq, Mesir, Algeria, Syria, Tunisia dan lain-lain termasuk Malaysia dah. Kita sebut Arab Saudi. Sebenarnya ni kita tengok paling dahsyat ni. Arab Saudi ni. Putra anak kepada Putra Salman dah. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita tengok nah ulama Islam ada kerah asal-asal. Jadi satu pemberontakan dah daripada dalaman tu, orang yang berkuasa, raja-raja, anak-anak raja ni. Jadi lebih hak pula sekular lah. Kadang-kadang kita kena jangan taksub, jangan melampau sangat lah dah. Kadang-kadang kena bicara dah. Jangan kerah sangat dah. Asal-asal dia ni Arab ni puai pun tak boleh bawa kereta pun tak boleh bawa motor asal dia. Salah segi tu memanglah untuk keselamatan, tapi ada benda-benda kita tengok sampai satu tahap dia jadi ada penentangan lah. Tak apalah tu cerita di Arab Saudi. Kita pergi ke lain lah. Okay, kesan fahaman sekularisme terhadap iman. Fahaman sekularisme memberi kesan yang mendalam terhadap kedudukan amal perbuatan di sisi iman. Ini kerana sekularisme cuba memisahkan agama daripada segenap bidang kehidupan, termasuklah politik atau pentadbiran negara, sosial dan ekonomi. Secara gitulah dah, pisahkan. Sebaliknya, sekularisme menjadikan agama hanya bagi amalan-amalan ritual keagamaan semata-mata, ritual lah. Dah. Semaya begitu. Hal lain-lain itu tak bicara. Fahaman seumpama ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kerana Islam adalah ad-din. Ad-din ni kehidupan yang syumul, yang menyeluruh lah. Yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Itu maksud ad-din lah. Dia terangkum dalam firman Allah SWT. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang melihara dan mentadbirkan sekalian alam. Surah An-Na'am ayat 122. Menurut Ibn Jauzi, dan hidupku dalam ayat itu bermaksud seluruh kehidupanku dalam ketaatan kerana Allah SWT dah. Semua hidup pun kerana agama, kerana Allah SWT. Rujuk Ibn Jauzi, Abdul Rahman bin Ali 1404 Hijrah, Zadul Masir fi Ilmu Tafsir, Beirut Al-Maktabat Islami, jilid 3 halaman 101. Jadi gitulah kehidupan semua ketaatan. Jadi ada kan Mahdi bekas PM kita dulu dah. Jadi ada kata bola tua sangat duduk di tikas jadah. Jadi konsep ibadah dia tidak kena tu betul dah kalau kita terlibat masalahnya dasar matlamat dia betul atas Islam atau kerana politik.
Kalau kerana agama ni dia seluruh kemampuan dia, banyak lagi bidang lain yang boleh terlibat ni. Dia tua tu lebih hak dah. Kita kira dari segi politik. Dia boleh terlibat dengan NGO yang memperjuangkan Islam, tu pun ketaatan juga. Tak nanti ku duduk atas tikar sejadah. Tu baru dikira ibadah ni. Maksud din agama ni menyeluruh. Semua kehidupan kita ni, kerja buat kita untuk agama kerana Allah SWT tu jadi kerja agama, ketaatan lah. Tidak mesti duduk cokoh depan sejadah baru dikira ibadah ni. Tu sekular lah kefahaman. Kalau duduk tengok kena duduk masjid lah. Kita ni pecah kena duduk masjid, tua duduk masjid saja. Dari satu segi tu, dari satu segi lah. Ya ada unsur-unsur sekular lah. Islam ni terlibat semua perkara lah. Semua perkara, semua soal. Cuma ni mensistemkan lah. Biar sistematik dalam gerakan tu. Kena tu lah. Kena buat molek lah. Kena terlibat dengan gerakan jemaah kau dah. Persatuan biasa lebih sistematik kita bekerja untuk agama dah. Oleh demikian menjadi suatu kewajipan bagi seorang Muslim mentaati syariah dan titah perintah Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuklah politik, sosial dan ekonomi. Sedia maklum bahawa perihal politik, sosial dan ekonomi adalah termasuk dalam hukum hakam syariah yang melibatkan amal perbuatan zahir manusia. Jika hukum hakam syariah ditolak, ini bermakna Islam hanya tinggal di hati dan bibir semata-mata. Hal ini bersamaan dengan slogan golongan Murji'ah yang mengatakan kemaksiatan tidak memudaratkan dan keimanan sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat bersama-sama dengan kufuran. Jadi slogan Murji'ah serupa dengan orang sekular dan moden. Maksiat tak ada masalah. Pada iman, ketaatan pun tak ada faedah mana lah. Kalau dia jadi kafir dan kita lebih kurang lah. Itu slogan dia. Okey, kapitalisme apa dah? Kapitalisme ialah suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik peribadi ke atas semua jenis harta benda dan kebebasan mutlak ke atas individu bagi mengadakan persetujuan dengan orang lain dan mengikat dirinya dalam kegiatan-kegiatan ekonomi mengikut pilihannya demi keuntungan dan kesejahteraan dirinya. Ini pentingnya keuntungan lah. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin tu ada. Okey. Sistem kapitalisme. Tapi nak kata gitulah, benda ni tidak semestinya 100% kita kira bertentangan belaka sehingga kita tidak boleh mengislamisasikannya dah. Tidak gitu dah. Rujuk A. Abdul Rahman 1982, Ensiklopedia Ekonomi Kewangan Perdagangan Jakarta, Pustaka Peradilan Paramita halaman 107. Ia adalah kapitalisme ke selagi panggil republik ke ataupun sosialisme dah untuk masyarakat pun. Sebenarnya benda tu kita bicara molek, kita terak molek Islam ni sebenarnya dua-dua tu ada berlaku. Unsur sosialisme jaga masyarakat lebih daripada jaga individu pada. Jaga individu sampai tidaklah sampai ke menafikan hak, jaga hak individu sehingga tidak menafikan hak individu tu. Tidak menafikan hak masyarakat yang ada pada individu tu. Ada dalam Islam berlaku. Kapitalisme senang apa? Sebahagian perkara Islam jaga. Sosialisme apa sebahagian daripadanya Islam jagalah. Kira gitu dah. Cuma kita bicara dari teori ni sebenarnya ada yang melampau dah. Gitulah dah. Bermakna sistem kapitalis berasaskan bahawa individu adalah menjadi pemilik mutlak terhadap apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai apa-apa hak ke atasnya. Ini segi teorinya. Bila kita bincang dalam bernegara gapo, tak jadi gitu dah. Kapitalis ke sosialis ke komunis pun dah. Komunis patutnya sama rata. Kita tengok orang kaya, ada orang pembesar-pembesar yang kaya dah. Begitulah. Dan begitu juga kita patut kapitalisme ni cuba diterapkan. Semua negara termasuk negara kita pun. Ada juga bunyi kapitalisme tapi tiba-tiba kerajaan ambil dah. Tanah dia tidak hak mutlak. Ada hak raja dah. Hak pemerintah. Kalau dia nak dia boleh rampas juga dah. Walaupun macam hak milik kekal kita dah. Tidak juga ikut undang-undang ni ada perlembagaan dia dah. Kita tak boleh ambil lah kerajaan dengan mudah-mudah dah. Bayar papasan tu bayarlah. Tapi dia boleh rampas kerajaan lah. Oleh sebab itu banyaklah. Tak kira kerajaan negeri, kerajaan mana pun. Banyak berlaku macam papasan tu sikit. Tapi di segi undang-undang ni boleh ambil lah. Individu berhak monopoli semua alat produksi yang dapat dicapai dengan usahanya. Dan berhak untuk tidak mengeluarkannya. Kecuali pada jalan memberi
keuntungan padanya saja. Kira hak dia, tak ada cara dah hak masyarakat ke hak orang lain. Kira harta dia lah. Okay, 2-3 dia. Apalah, penting lagi ada, kita tak bincang belakang lah. Kapitalis ke. Lepas tu, terhadap email pun ada. Dia ada kesan lah. Lepas tu humanisme pun ada lah. Cara ke hak masyarakat lebih lah humanisme ni tak. Tak cara agama ni tak. Pentingnya. Dia cara ke sustra klasik falsafah moral Aristotle lah. Dia cara sosial, dia kait dengan sosialisme ni dah. Humanisme ni sosialisme dah. Komunis lah, komunis lah. Utamakan masyarakat lebih daripada hak individu ni. Lepas tu hedonisme pula, seronok dan senang hidup saja lah. Kita tak bincang belakang lah, panjang sangat. Wallahu a'lam. Ustaz kat tu wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.